Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berikan respons sikit. Okey ke tak? Clear ke tak? Baik, terima kasih Puan Aznirah. Baik, insyaAllah kita akan mulakan lagi 1 minit insyaAllah. Sementara kita tunggu yang lain sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jalaa ahzanina. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nusina warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan wa syafa'atan lana yawmal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita pada hari ini, Saban Minggu kita bersama, dan kali ini kita masih lagi berada di dalam tajuk Sabak, kaum Sabak di dalam Al-Quran dan kaitan apa yang berkait dengan Sabak yang akan kita bincangkan yang ada dalam Al-Quran insya-Allah. Baik, untuk maklumat tuan-tuan, nota tidak disediakan malam ni, kita akan include ke nota pada minggu hadapan insya-Allah, disebabkan oleh kekangan masa. InsyaAllah kita akan kembali minggu depan dengan nota saya akan gabungkan malam ni dan yang minggu depan insya-Allah. Baik, kepada tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, Akademik Tadabbur Malaysia mengalu-alukan tuan-tuan dan perempuan untuk memberikan sumbangan untuk kita meneruskan kerja-kerja dakwah kita, iaitu mengangkat kalimah Allah Subhanahu Wa Taala, memahami dan seterusnya kita meletakkan pada tempat yang teragung di atas muka bumi ini insya-Allah. Baik, boleh disalurkan ke akaun Bank Islam Akademik Tadabbur Malaysia. Berapa pun alhamdulillah diterima dan sudah pastilah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ianya adalah perkara yang sangat-sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Hari itu kita masuk ayat ataupun cerita muqaddimah berkaitan dengan Sabak. Berkaitan dengan Sabak. Bagaimana diruntuhkan ataupun bagaimana runtuhnya kerajaan Sabak, ataupun bukan lebih kepada kerajaan tetapi empangan ataupun empangan yang besar yang dinamakan Saidul Arim, empangan Sabak tersebut yang terdapat di Yaman. Sabak ni kat mana tuan-tuan? Sekali lagi dekat Yaman, tak jauh daripada kota ataupun bandaraya ataupun ibu negara sekarang ni yang nama dia Sana'a. Sana'a, maka ianya berada di sebelah timur Sana'a kalau kita melihat di atas peta. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat yang cukup banyak kepada Sabak, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita bagaimana Sabak diberikan nikmat, satu nikmat air, takungan air yang mereka sangat
sangat kita katakan pada waktu tersebut mereka sangat advance di dalam teknologi menyimpan air dan menyalurkan air. Di samping dengan air itulah mereka dapat menghidupkan kerajaan Sabak, khususnya menjadi antara kerajaan yang agung pada waktu itu. Keagungan mereka diceritakan di dalam Al-Quran seperti mana yang kita sebutkan hari itu. Baik, pada kali ini siri yang kedua kita akan go through insya-Allah ayat-ayat Al-Quran yang sepatutnya kita tahu secara ringkas berkaitan dengan kerajaan Sabak. Dan kita masuk kali ini di dalam surah An-Naml menceritakan kepada kita bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam berhadapan dengan Malikatus Sabak, iaitu pemaisuri Sabak, yang mana pemaisuri Sabak ini yang menguasai kerajaan Sabak pada waktu tersebut, iaitu di mana ataupun di masa pemerintahan kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Baik, untuk pengetahuan tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum Nabi Sulaiman bertemu ataupun sebelum burung hudhud bertemu dengan sebuah kerajaan yang besar, yang agung, yang hebat, iaitu kerajaan Sabak ini, Allah Subhanahu wa taala telah menemukan Nabi Sulaiman alaihi salam dengan sebuah kerajaan yang sangat kecil di mata kita manusia biasa, iaitu Allah sebelum menemukan Nabi Sulaiman dengan kerajaan yang dikuasai ataupun yang dimiliki, yang diperintah oleh seorang wanita yang diketahui namanya di kalangan kita sebagai Balqis. Sebelum itu tuan-tuan, Allah Subhanahu taala menceritakan di dalam ayat 17, ayat 18, ayat 19 bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam dipertemukan terlebih dahulu, ditakdirkan oleh Allah, aturan Allah. Allah menemukan Nabi Sulaiman alaihi salam dengan satu kerajaan yang sangat kecil di mata kita manusia. Kerajaan apa? Yang dikuasai oleh seorang wanita. Cuma diterjemahkan dalam alam yang lain oleh seekor haiwan, iaitu kerajaan haiwan semut. Yang mana semut ini memang diperintah oleh seorang ketua yang bukan di kalangan jantan ataupun lelaki, tetapi diperintah oleh betina, perempuan, oleh perempuan. Nabi Sulaiman dipertemukan terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sesuatu kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, cara-cara untuk memberikan arahan yang berkesan. Bagaimana how to communicate dengan orang bawahan kita. Bagaimana pemilihan perkataan. Bagaimana cara ataupun bagaimana metod yang berkesan untuk memberikan arahan kepada orang yang di bawah kita. Maka itulah yang Allah Subhanahu wa taala aturkan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, belajar daripada kerajaan sekecil-kecil mungkin. Maksudnya jangan seolah-olah nak beritahu kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, wahai Sulaiman, jangan kamu belagak sangat. Jangan kamu merasakan kerajaan kamu besar, kamu tidak layak diajar oleh sesiapa yang lebih kecil daripada kamu. Dan itu adalah salah sama sekali. Allah Subhanahu wa taala menghantar dengan apa? Dengan menghantar Nabi Sulaiman pergi menghadap sebuah kerajaan yang kecil, iaitu kerajaan semut. Nabi Sulaiman pergi ke kerajaan semut. Kerajaan semut seolah-olah menunggu saja kerajaan Sulaiman untuk hanya Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan apa yang diperkatakan oleh kerajaan semut kepada kerajaan Sulaiman berkaitan dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan kerajaan semut amat mengenali kerajaan Sulaiman, amat mengenali Sulaiman alaihi salam. Sebab itu disebut nama Sulaiman oleh wanita ataupun oleh seekor ketua di kalangan ketua yang menjadi segala ketua bagi kerajaan semut di satu lembah semut. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kali ini kita masuk siri yang kedua, bercerita sedikit demi sedikit
apa yang diceritakan di dalam Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menemukan kerajaan yang kita dapat dalam riwayat Israiliyat, Balqis, kerajaan Malikatus Saba, pemaisuri Saba, yang bakal bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Baik, sekiranya kita melihat bagaimana laporan yang diberikan oleh Hudhud, kita katakan pada siri yang lepas, Hudhud ni tugasnya menjadi detektif kepada kerajaan Sulaiman alaihi salam. Semut ini menjadi kita katakan apa ya, ayat yang lagi sedap, menjadi perisik kepada kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Perisik yang sangat kecil tetapi perisik yang mempunyai maklumat yang sangat luas dan maklumat yang sangat detail. Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam hantar hanya seekor hudhud. Hanya seekor hudhud. Kalau tuan-tuan perasan, Nabi Sulaiman alaihissalam tidak memberikan arahan kepada hudhud untuk pergi sampai ke negara Sabah, yang mana perjalanannya adalah masyafah dia, jarak dia adalah 2000 km lebih kurang daripada Baitul Maqdis nak sampai ke kerajaan Sabah. Tetapi bagaimana sikap, bagaimana sifat seorang ataupun salah seorang kita katakan yang diamanahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam untuk buat satu, orang kata, satu tugasan yang tidak mengira masa, tidak mengira tempat untuk meneruskan legasi dakwah Nabi Sulaiman alaihissalam pergi sampai 2000 km tanpa pengetahuan Sulaiman. Maksud dia, Nabi Sulaiman suruh dia jadi perisik saja, melihat keadaan sekeliling, detektif memberikan laporan, tak kira macam mana, dekat mana, sehingga kan dia pergi dengan yang kata apa nama hudhud ni, pergi dengan sukarelanya untuk pergi melihat kerajaan-kerajaan di sebalik, orang kata, Bukit Bukau, di sebalik Gunung Ganang yang bukan dekat tetapi jauh daripada kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Begitulah sifat seorang pekerja yang sangat berkualiti, seorang pekerja yang sangat sukakan pekerjaan dia. Dia akan buat perkara yang tidak disuruh tetapi masih dalam job scope dia. Itu kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu gambaran kepada burung hudhud, salah seorang pekerja yang terbaik yang Sulaiman alaihissalam ada. Allah mengetengahkan hudhud di dalam Al-Quran pada menceritakan baiknya sikap pekerja yang baik yang ada pada seekor burung yang nama dia hudhud. Apatah lagi kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni adalah mukallaf, bukan seekor burung, tetapi sepatutnya kita boleh melebihi daripada tugas seekor burung. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dicanangkan ataupun apa yang dilaporkan oleh hudhud kepada Nabi Sulaiman alaihissalam pada ayat 23, pada ayat 23 surah An-Naml, apa kata hudhud kepada Nabi Sulaiman? Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Sesungguhnya kata hudhud, aku mendapati, wahai Sulaiman, ada seorang wanita yang memerintah di Sabah ini, yang mana dia telah diberikan kepadanya sedikit daripada setiap sesuatu, min kulli syai' yang diperlukan. Dia mempunyai singgahsana yang sangat besar. Walaha 'arsyun 'azim. Laporan daripada hudhud yang pertama yang memerintah Sabah ini adalah wanita, imra'atan. Yang kedua, dia diberikan sebaik mungkin apa yang ada di dalam negaranya, daripada sudut infrastrukturnya, daripada sudut weathernya, cuacanya, daripada buminya, kesuburannya, semuanya kita katakan perfect.
Dan bagaimana diceritakan singgah sana yang sangat besar yang dikuasai oleh perempuan ini. Kata Hudhud, walaha arusyun azim. Dia mempunyai singgah sana yang sangat besar. Dilaporkan oleh Al-Imam At-Tabari. Begitu juga oleh Al-Imam As-Suyuti dan Durrul Mansur. Dalam At-Tabari menceritakan bagaimana arash ataupun singgah sana yang dipunyai oleh pemerintah wanita ini, iaitu Balqis ini, mempunyai singgah sana yang diperbuat daripada emas dan dihiasi di sekeliling singgah sana ini dengan batu-batu permata. Kata Al-Imam At-Tabari rahimahullah. Baik, maksud dia hebat tak hebat? Hebat. Tapi yang ni nak tunjukkan kepada kita betapa pelapor yang melaporkan, iaitu seekor burung yang nama dia Hudhud, dia melaporkan dengan begitu short and precise, dengan ringkas dan padat, dan apa yang diperlukan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang bestnya apabila diberitakan akan kelebihan-kelebihan yang ada, dan last sekali apa yang diberitakan oleh Hudhud ini. Hudhud kata pada ayat yang ke-26, setelah mana dia menceritakan semua kelebihan-kelebihan yang ada pada kerajaan Balqis ini, dia kata apa? Dia kata Allahu la ilaha illahu rabbul arsyil azim. Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Dialah yang mempunyai arasy yang agung, arasy yang besar. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seekor burung yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu Hudhud. Hudhud pada awalnya menceritakan apa? Walaha arsyun azim. Baik, kita tengok nah. Pada ayat ni, walaha arsyun azim. Baik. Tuan-tuan nampak ni? Pada ayat ni, walaha arsyun azim. Ia mempunyai singgasana yang sangat besar. Singgasana yang sangat hebat. Yang mana kita nakalkan kalam At-Tabari tadi. Singgasana yang diperbuat daripada emas, dikelilingi di sekeliling singgasana dan istana tersebut dengan batu-batu permata. Hebat. Macam kita bayangkan, macam syurga ke? Hebatnya kerajaan Sabak ini. Baik. Pada masa yang sama, setelah mana menceritakan hebat-hebat, seolah-olah kagum dengan kerajaan Sabak ini, mempunyai kerajaan yang sangat hebat dari sudut materialnya, dari sudut fizikalnya. Subhanallah, hebat sangat. Tetapi diakhiri laporan tersebut, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan apa? Dengan Hudhud bagi tahu Allah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah ini adalah Tuhan yang mempunyai arasy yang sangat besar. Baik tuan-tuan, tadi dia cerita kerajaan Sabak mempunyai arasy yang besar. Tetapi kali ini kerajaan Sabak, kerajaan Allah mempunyai Rabbil Arsyil Azim. Kerajaan Allah ataupun arasy Allah adalah arasy yang maha besar, maha agung. Apa yang nak diceritakan kepada kita? Yang pertama, kita tengok bagaimana rasa kagum Hudhud ni kepada kerajaan Sabak. Tapi Hudhud ni walaupun kerajaan Sabak itu sangat dikagumi, sangat dikagumi oleh Hudhud ini, pun begitu Hudhud ni satu makhluk yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada soalan sebelum tu. Ustaz, tindakan Hudhud seolah berfikir seperti manusia. Bukankah akal hanya diberikan kepada manusia dan bukannya binatang? Baik, saya jawab di akhir ni insya-Allah. Baik. Rasa kagum Hudhud kepada kerajaan Sabak ini tidak menafikan bahawa di sana ada satu lagi kerajaan yang maha hebat, yang maha besar, iaitu kerajaan kekayaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa dapat menandingi.
So nak ajak kepada kita seolah-olah kalau kita tengok satu-satu perkara yang mengagumkan kita, satu-satu perkara, contoh kita tengok rumah orang, ya Allah, orang ni ada rumah dia ada sampai 30 bilik, ada rumah sampai ada 20 bilik, tetapi kita rasa apa? Kagum dengan kekayaan yang Allah bagi kat dia. Pun begitu, kita kadang-kadang apabila kita berjumpa dengan orang kaya ni, kita terlebih hormat kepada dia sehingga kita melupakan bahawa yang memberikan rezeki kepada dia tidak lain iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kekaguman kita haruslah kita kembalikan dan kita comparekan, biarpun dia kaya atau mana sekalipun. Kan Elon Musk, kan dilaporkan Elon Musk punya kekayaan dia adalah melebihi 1 trilion. Seorang manusia yang kalau tidak salah saya, the first person yang boleh reach 1 trilion harta dia, kan. Wallahu ta'ala alam. Kita rasa kagum, begitupun kita kena ingat itu adalah sangat kecil di samping kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat besar. Baik. Yang kedua, kita kena tahu bahawa sifat burung ni dia bagi tahu kepada kita Allah pemberi kekayaan, kebesaran dan kelebihan kepada seseorang. Bukan seseorang itu mendapatkan kelebihan hanya semata-mata dia yang lebih. Dia kaya sebab dia usaha, tak. Dia kaya sebab dia usaha, sebahagiannya adalah benar. Tetapi tanpa muafaqah, tanpa persetujuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan bagikan kekayaan kepada dia. Seperti mana kita tengok kisah-kisah dalam Quran, Allah Ta'ala boleh bagi kekayaan dan Allah Ta'ala boleh tarik kekayaan dalam sekelip mata. Siapa sangka Qarun yang mempunyai kekayaan yang sangat besar sehingga kekayaan kalau kita tengok tasik Qarun tu besar. Semua kekayaan dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Siapa sangka boleh jadi macam tu? Kan? Begitu juga dengan sahibul jannatain yang diceritakan dalam Al-Quran, pemilik dua kebun yang akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala musnahkan kebun dia dengan sebegitu sahaja. Dalam kisah ini kerajaan Sabak, Allah Subhanahu Wa Taala hanya mengantar tikus sahaja. Hantar tikus untuk apa? Bagi buat lubang kecil-kecil kat bawah tu, lama kelamaan menjadi besar, runtuh kerajaan Sabak. Hanya kerana apa? Runtuhnya Sailul Arim. Hanya kerana runtuhnya empangan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang tu runtuh empangan, tuan-tuan. Kalau kita tengok bagaimana Malaysia menghadapi pada waktu ni ataupun pada akhir tahun lepas, kan, sekarang dah 2022, 2021, kita melihat baru buka empangan dekat Hulu Langat. Baru buka empangan, tak pecah. Buka empangan sikit je, kan. Limpahnya air menjadi satu musibah kepada manusia. Kuasa air, tuan-tuan, berapa bilion manusia rugi hanya kerana melepaskan air. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga, nak ajar kepada kita tentang mindsetting keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mindsetting keagungan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Hudhud. Persoalannya, Hudhud kata apa? Rabbul Arshil Azim. Allah mempunyai arasy yang sangat besar. Baik. Seolah-olah, kan, kalau tadi Kak Syuhada tu tanya, seolah-olah makhluk Allah ini dapat berfikir. Seolah-olah bila kita sebut tentang makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang nama dia Hudhud ni, dia mampu berfikir seperti mana manusia yang ada akal. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini hanya diberikan saya jawab teruslah, ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Cumanya apa yang membezakan di antara kita dengan mereka? Yang membezakan kita dengan mereka adalah yang pertama, kita adalah mukallaf. Kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khaldi, kita adalah mukallaf. Sedangkan Hudhud tidak dikira sebagai seekor yang mukallaf. Yang itu satu.
Yang kedua, cerita tentang Hud-Hud seolah mampu berfikir seperti mana manusia. Kita katakan bahawa itu diberikan kepada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Cumanya fokus yang Allah Subhanahu Taala berikan kepada kita ialah bagaimana yang kata yang nama dia Hud-Hud ni yang tidak diberikan mukallaf ataupun yang tidak diberikan taklif seperti mana kita manusia biasa boleh berfikir seperti mana manusia berfikir, dan itu hanya diberikan kepada kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam sahaja. Cumanya apa yang persamaan kita dengan Hud-Hud pula ialah Hud-Hud ialah satu makhluk yang beriman kepada Allah Subhanahu Taala seperti mana makhluk yang ada pada kita pada hari ini. Adakah semuanya tidak beriman? Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu Taala kecuali kita manusia. Ada manusia yang beriman dan jin, manusia yang beriman dan manusia yang tidak beriman. Baik, tuan-tuan, kalau kita tengok mind setting Hud-Hud ni macam mana, Hud-Hud ni pernah tak melihat arasy Allah? Arasy Allah tak ada seorang pun pernah melihat arasy Allah Subhanahu Taala. Macam mana Hud-Hud boleh buat statement Rabbul Arsyil Azim? Nak dikomparekan la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan Allah mempunyai kerajaan, mempunyai arasy yang maha agung. Baik. Adakah Hud-Hud pernah melihat Allah Subhanahu Taala? Adakah Hud-Hud pernah melihat arasy Allah Subhanahu Taala? Baik, ini menunjukkan kepada kita bahawa ia beriman kepada Allah Subhanahu Taala, ia beriman kepada kitab yang dibawa oleh Nabi Sulaiman alaihi salam pada waktu tersebut yang membawa berita kebenaran tentang Allah. Maksud dia yang kata Hud-Hud ni sami'na wa ata'na. Dia dengar dan dia patuh. Apabila diceritakan kepada dia Allah ada arasy, Allah ada arasy. Seperti mana kita Allah cerita dalam Quran Allah ada arasy, macam mana cerita macam mana besarnya arasy Allah? Tidak ada cerita yang detail menceritakan bagaimana bentuk arasy Allah Subhanahu wa Taala. Tidak, melainkan ayat Quran yang menyebut bahawa arasy Allah ni dijaga oleh malaikat, seramai 8 malaikat yang diceritakan dalam Quran sebagai hamlatul arasy. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, hadis yang sahih, menceritakan kepada kita bagaimana arasy ini ada 8 penjuru, dan arasy ini ditanggung oleh malaikat yang menjaga arasy ni. Yang tanggung arasy ni ada 8 malaikat, yang mana hanya diceritakan di dalam hadis yang paling jelas cerita tentang malaikat yang membawa arasy Allah Subhanahu Wa Taala ni, cerita tentang besarnya malaikat ini. Besarnya malaikat ni, Nabi SAW menyatakan perjalanan di antara cuping telinga sampai ke tengkok mengambil masa 70 tahun perjalanan. Untuk kita nak sebut kata besarnya malaikat tersebut yang menjaga arasy daripada telinga sampai ke tengkok, 70 tahun perjalanan untuk dua destination tersebut, daripada cuping telinga sampai kepada belakang tengkok ni. Betapa besarnya arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apabila berita tersebut ataupun laporan tersebut diberikan oleh Hud-Hud, kita tengok bagaimana respon Nabi Sulaiman alaihi salam. Baik, respon Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman kata apa? Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Nabi Sulaiman kata, Nabi Sulaiman kata, sananzur, kami akan tengok. Yang kamu buat laporan tadi, wahai Hud-Hud, aku tak terima semuanya. Aku akan tengok. Sananzur, nazara, akan tengok. Aku nak tengok sendiri. Aku akan tengok dengan secara detail. Asadaqta, adakah kamu memberikan laporan yang benar, apa yang kamu tuturkan ni? Am kunta minal kadhibin, ataupun engkau di kalangan mereka yang berdusta. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, menarik.
Menarik, subhanallah. Nabi Sulaiman alaihissalam boleh kata kepada Hud-Hud ni. Hud-Hud ni dah beriman kepada Nabi Sulaiman, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita jadi Nabi Sulaiman, kita kata apa? Aku percaya apa yang diperkatakan oleh Hud-Hud. Sebab dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebagai seorang ketua negara, yang ni sebagai seorang ketua, kalau kita melihat dari kacamata apa? Kita seorang ayah, kita seorang ketua, kita seorang lelaki, kita ketua jabatan, kita ketua penyelaras, kita ketua sekian-sekian, kita kena mengamalkan benda ni. Sekiranya kita minta seseorang memberikan laporan, maka kita dapat laporan, kita puas hati saja ke? Orang cakap, oh saya puas hati dengan laporan kamu. Oh tidak. Macam mana cara untuk kita nak dapatkan kepuasan hati itu? Kan? Betul ke apa yang diceritakan? Maka Nabi Sulaiman AS nak ajar kepada kita supaya tak harus percaya bulat-bulat apa yang orang bawah kita bagi laporan kepada kita. Kita tak harus percaya bulat-bulat. Kemungkinan, sebab apa? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kemungkinan yang pertama, kemungkinan dia tipu. Maksud dia, kita tak boleh percaya siapa-siapa, melainkan kena ada bukti. Yang kedua, berkemungkinan mungkin berlaku kesilapan. Yang tu pandangan mata kamu. Yang tu hasil pada penelitian kamu. Mungkin kamu benar, mungkin kamu tidak. Yang pertama. Yang kedua, mungkin kamu ada penambah perisa. Tambah garam, ajinomoto apa, daripada cerita sikit jadi banyak. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam, dia buat apa tuan-tuan? Dia kata, aku nak kena pastikan dulu. Dia akan buat check. Orang kata spot check. Ini yang diterapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Macamlah anak-anak kita buat bagi laporan. Kita tanya kepada dia dekat sekolah, belajar apa semua, semua okey ke? Kebanyakan anak kita akan cerita okey semua. Bukan kita tak percaya kepada dia, tetapi kita kena lapor, kita kena pergi selidik juga. Betul ke dia cerita ni? Kadang-kadang dia tersalah cerita sebab anak kita salah faham. Begitu juga dengan orang-orang bawahan kita. Tak semestinya kita kena ambil semua 100%. Mungkin kita kena letakkan, okey aku 50% je boleh percaya pada dia ni. Melainkan ada bukti kukuh. Maka sangat penting untuk kita mengambil pendekatan selepas ini. Sekiranya kita menjadi orang atas, kita jadi ibu ayah, kita bukan hilang kepercayaan, tetapi kita kena wujudkan satu orang kata environment yang baik, iaitu setiap benda haruslah ada bukti, dan setiap benda haruslah kita buat spot check semula supaya tidak berlaku kesilapan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Seterusnya kita melihat kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan bila Nabi Sulaiman alaihissalam utuskan semula. Tadi Hud-Hud dia pergi dah ke Sabak, dia balik bagi laporan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka kali ini tadi Nabi Sulaiman alaihissalam kata apa? Baik kita tengok adakah kamu beritahu ni betul ataupun tak betul. Kemungkinan kamu betul, kemungkinan kamu tipu, kemungkinan berlaku kesilapan pada pemerhatian kamu. Kan? Baik. Apa yang Nabi Sulaiman alaihissalam ambil tindakan? Nabi Sulaiman ambil tindakan segera. Idhab bi kitabi hadha. Sekali lagi. Idhab bi kitabi hadha fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Nabi Sulaiman alaihissalam ambil pendekatan dengan sesegera mungkin. Satu, idhab. Idhab ni maksud dia kamu pergi. Pergi ni ia adalah satu arahan. Dan selalunya arahan ni Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada kita lepas daripada Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan laporan, Hud-Hud kata apa? Nabi Sulaiman kata apa? Sananzur. Kita akan lihat. Perkataan sananzur,
kita akan lihat tu, maksud dia tak mengambil masa yang lama. Kalau kata saufa, qala saufa nanzuru. Baik, kita akan lihat, saufa pun akan. Tetapi dekat sini Allah Subhanahu taala menggunakan perkataan sa, bermaksud akan juga, tapi dalam tempoh yang sangat dekat, tak ambil masa lama. Maka tak berapa lama selepas tu, terus Nabi Sulaiman alaihi salam mengutuskan Hud-Hud ni pergi semula ke Sabah. Pergi semula ke Sabah. Guna email, guna apa? Guna apa nama, tak guna jalan laut, hantar surat ni. Guna jalan udara. Dan jalan udara yang paling pantas iaitu menggunakan Hud-Hud. Baik, apa kata Nabi Sulaiman kepada Hud-Hud? Idhhab bi kitabi hadha. Wahai Hud-Hud, pergilah bawa surat ni. Ni surat ni aku dah tulis. Sekarang bawa surat ni. Fa'alqih ilaihim. Campakkan surat ini kepada mereka, kerajaan Sabah. Summa tawalla anhum. Kemudian kamu berundur daripada mereka. Kamu campakkan surat, kamu jangan duduk dekat mereka. Kamu berundur jauh daripada mereka. Fanzur madza yarji'un. Aku nak kamu betul-betul perhatikan. Wahai Hud-Hud, aku nak kamu perhatikan betul-betul. Madza yarji'un. Apa tindak balas mereka. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seekor burung belatuk. Burung Hud-Hud ni burung belatuk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan boleh Google kelebihan burung belatuk. Dia ada burung yang kecil, dia tak macam burung helang. Kelebihan dia, dia boleh melepasi ataupun dia mampu untuk hidup di dalam cuaca yang ekstrim. Ekstrim sejuk, dia mampu hidup. Ekstrim panas, dia mampu hidup. Dan dia walaupun kecil, dengan kekecilan dia, dia mempunyai kelebihan yang tidak ada pada burung kecil yang lain. Di antara dia, dia boleh untuk terbang sehingga paras 6,000 meter. Maksud dia 6 kilometer. Lebih tinggi daripada Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu 48 lebih kan? 4,800. Maksud dia 4.8 kilometer. Tinggi Gunung Kinabalu. Yang kata burung belatuk ni boleh untuk mencapai tahap 6,000 meter, iaitu 6 kilometer dia boleh terbang. 6 kilometer ni tinggi mana tuan-tuan? 6 darab 3, lebih kurang dalam 19,000 kaki. Tinggi. Ini kelebihan burung belatuk. Baik, burung belatuk ni diamanahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi wakil sultan. Sultan kat sini siapa? Nabi Sulaiman lah. Untuk hantar surat dia. Bermakna dia menjadi wakil kerajaan. Nabi Sulaiman untuk hantar kepada kerajaan Sabah. Bermaksud ini government to government, G to G. Surat yang dibawa oleh burung belatuk. Surat ni adalah surat rasmi daripada Sulaiman alaihissalam. Bermaksud burung belatuk ni diberikan peranan yang besar untuk sebarkan dakwah, untuk kenalkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersungguh-sungguh burung Hud-Hud ni bekerja. Dan kita sendiri menyaksikan bahawa Nabi Hud-Hud ni bagi laporan. Tengok tak minggu lepas laporan yang diceritakan oleh burung Hud-Hud bagi tahu mereka ni beriman ke tak beriman, mereka sembah apa, macam mana keadaan facilities depa, macam mana kerajaan cuacanya, macam mana adakah Allah Subhanahu taala memberikan kelebihan-kelebihan tertentu kepada tanah dia, sumbernya dan sebagainya. Semua dia diceritakan oleh Hud-Hud secara detail. Baik, tengoklah bagaimana burung Hud-Hud buat kerja sungguh-sungguh. Seolah-olah Allah nak bagi tahu kepada kita, wahai manusia sekalian, sedangkan burung Hud-Hud itu bukanlah seekor yang mukallaf seperti kita, tetapi dia usaha untuk memberikan jasanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melaporkan di dalam Al-Quran jasa burung Hud-Hud.
Seolah-olah nak bagi tahu pada kita yang tu bukan manusia, sedangkan kita ni manusia yang Allah ciptakan banyak sangat makhluk untuk manusia ni. Takkan kita tak boleh buat lebih baik pada burung hudhud dengan kapasiti, dengan kelebihan yang kita ada. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perasan, Nabi Sulaiman kata apa dekat burung hudhud? Yang pertama, campakkan surat itu kepada mereka. Yang kedua, Nabi Sulaiman kata apa? Summa tawalla anhum. Kemudian kamu berundur sikit daripada mereka, jangan duduk dekat sangat. Baik. Nabi Sulaiman dalam ayat ni, kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, mengarahkan Hud. Sebab apa dia arahkan Hud suruh berundur jauh sikit? Sebab Nabi Sulaiman nak buang Hud ni buat kerja sentiasa berwaspada. Sama dengan kita ketika mana melakukan kerja apa sekalipun, kita sentiasa kena berhati-hati. Tambahan, yang ni kerja yang melibatkan kerajaan, G2G. Tak tahu macam mana. Maka sampaikan surat tu, sampaikan. Tetapi jangan duk bersenang-senang. Kamu kena sentiasa berhati-hati dan berwaspada. Sebab kita tak tahu apa yang musuh kita bakal buat. Mungkin dia boleh jadi musuh, mungkin dia boleh jadi kawan. Sebab itu arahan yang kedua, fanzur madza yarji'un. Sebab itu Nabi Sulaiman alaihi salam minta supaya Hud ni melihat, perhatikan respon mereka kepada surat Sulaiman. Apa dia? Fanzur madza yarji'un. Kamu tengok apa tindak balas mereka, apa respon mereka. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita masuk kepada respon kerajaan Sabah. Maka kita masuk pada ayat 29. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alai wa'tuni muslimin. Sadaqallahul azim. Berkata Ratu Sabah, iaitu Balqis, qalat ya ayyuhal malak. Surat itu diterima oleh Balqis. Maka setelah Ratu Balqis membaca surat tersebut, maka dia panggil semua jemaah menteri dia. Dia kata, dia kumpulkan, dia kata, ya ayyuhal malak, wahai ketua-ketua sekalian, wahai menteri-menteri sekalian, inni ulqiya ilayya kitabun karim. Sesungguhnya aku telah disampaikan ataupun telah sampai kepada aku sepucuk surat yang mulia. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ratu Balqis ni, Ratu Sabah ni, yang pertama dia sebut apa? Ulqiya ilayya kitabun karim. Aku telah diberikan satu sepucuk surat yang mulia. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau tuan-tuan dengar sepucuk surat yang mulia, tuan-tuan rasa Ratu Balqis ni dia suka ke dia tak suka? Dia kagum ke dia tak kagum? Dia senang menerima surat tersebut ke dia tak senang menerima surat tersebut? Baik, secara zahirnya kita melihat bahawa Ratu Balqis menyebut apa? Kitabun karim. Dia menerima satu kitab ataupun satu surat yang mulia. Baik, sebab apa disebut satu kitab, satu surat yang mulia? Sebab dia kata apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu daripada Nabi Sulaiman. Ratu Balqis dia cerita kat jemaah menteri dia, wahai jemaah menteri, wahai ketua-ketua sekalian, surat yang aku dapat ni daripada Sulaiman. Dan kandungan dia yang pertama, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Kemudian dalam surat ni Sulaiman sebut alla ta'lu alayya. Kamu janganlah meninggi diri terhadap aku. Sulaiman kata dekat Balqis, wa'tuni muslimin, dan kamu datanglah kepada aku dengan beriman, iaitu menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama, kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, sebab apa dia sebut Kitabun Karim? Sebab apa dia sebut sepucuk surat yang mulia? Yang pertama sebab dia dah tahu dah surat tu daripada siapa. Iaitu surat itu adalah daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam telah pun dikenali. Seantero dunia mengenali Sulaiman itu siapa? Sulaiman the Great. Solomon the Great. Kalau kita tengok sebelum cerita Nabi Sulaiman alaihissalam, cerita Nabi Sulaiman dengan kumpulan semut. Ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Semut kata apa dekat anak buah dia, cepat masuk dalam sarang masing-masing. Kan? Kalau kamu tak masuk, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Kamu pasti akan dihentam, dipijak, dihenjak oleh Sulaiman dan tentera dia. Celah mana apa nama semut-semut mengenali Nabi Sulaiman alaihissalam. Bermakna semut dah well known dah. Itu tentera Sulaiman. Seperti mana semut dah mengetahui itu tentera Sulaiman dan Sulaiman itu mendatangi mereka tanpa disebut nama, tanpa dimaklumkan. Maka seperti itu juga kerajaan Sabak, iaitu Malikatu Sabak dah tahu dah ini adalah daripada Sulaiman. Dekat surat tu memang sebut Sulaiman dan dia sebut Kitabun Karim. Ini surat yang sangat mulia, surat yang dimuliakan daripada Sulaiman the Great, gitu. Maka ada rasa respect yang kita dapat detect kat sini. Siapa respect siapa? Satu, Nabi Sulaiman lah respect sebab bagi surat dengan cara yang terbaik. Yang kedua, Ratu Balqis ni respect tak? Ratu Balqis ni respect pada Nabi Sulaiman dengan menyatakan Kitabun Karim. Ini adalah surat yang mulia, sudah tentu daripada orang yang mulia. Bermaksud penerimaan surat itu adalah sangat baik. Yang ketiga, nak menunjukkan kepada kita apa dia? Ayat 29 ni, satu nak tunjukkan kepada kita bahawa hebatnya ataupun berbezanya Ratu Balqis ni. Sebab apa? Dia kata Kitabun Karim. Ini adalah surat yang mulia. Apa yang kita boleh nampak lagi tuan-tuan? Baik. Seolah-olah ayat ni nak menceritakan kepada kita apa yang ada pada diri Balqis, iaitu Balqis menyatakan mulianya kitab ini. Ini sebuah kepada mulianya daripada orang yang mulia, daripada Sulaiman. Bermaksud Ratu Balqis ni seorang yang sentiasa husnudzan, sentiasa bersangka baik. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, banyak yang kita dapat tengok sikit-sikit daripada satu ayat ke satu ayat. Baik, kita tengok ayat seterusnya, ayat 30 dan 31 ni. Apabila ayat tersebut dibacakan kepada kaum dia adalah daripada Nabi Sulaiman alaihissalam, kata Balqis, dan Balqis kata isi kandungannya dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Gambaran yang diberikan dalam surat ini, penulisan yang dimulakan oleh Nabi Sulaiman bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Permulaan yang penuh dengan kemuliaan. Sebab itu dipuji dengan Kitabun Karim. Banyak. Baik itu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa mulia? Ini adalah kalimah yang sangat luar biasa. Baik tuan-tuan. Tuan-tuan mulakan dengan Bismillah. Tuan-tuan dapat pahala buat apa pun. Dia dikira sebagai satu ibadah. Tuan-tuan sembelih ayam Bismillah terus menjadi halal sembelihan tuan-tuan. Di antara syarat sah kehalalan untuk kita sembelih diterima di sisi Allah ialah kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Baik tuan-tuan, beza tak kalau kita tak mulakan dengan basmalah dengan Bismillah? Berbeza. Boleh jadi ayam itu tidak halal. Seperti mana semua benda yang kita lakukan, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Agak-agak tuan-tuan, Allah Ta'ala tak bagikan sesuatu ke? Allah Ta'ala pasti berikan sesuatu. Allah Ta'ala pasti berikan kelebihan kepada siapa yang memulakan kehidupan dia buat melakukan apa pun, melakukan dengan memulakan dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, sekiranya kita melihat kalam pada Nabi Sulaiman AS dalam surat, very short and precise, sangat ringkas tetapi sangat mendalam, pendek dalam makna dia, pendek tetapi pemilihan perkataan adalah sangat luar biasa. Tuan-tuan, powernya kalam Bismillahirrahmanirrahim, iaitu Bismillah dimulakan dengan nama Allah. Tuan-tuan ingat bagaimana Nabi Adam alaihissalam dimulakan, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu hadis qudusi, sebut apa? Bismillah. Dalam hadis yang sahih sebut apa? Dimulakan penciptaan Adam alaihissalam dengan ditiupkan, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Bismillah dengan nama Allah. Begitu juga tuan-tuan ingat dah apa yang berlaku kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam sebut apa? Bismillahi majriha wa mursaha. Dengan nama Allah kapal ini bermula dan kapal ini berlabuh. Kan? Semuanya dimulakan dengan nama Allah. Tuan-tuan, bagaimana juga Nabi Sulaiman alaihissalam bermula dengan Bismillah. Bismillah kalam yang luar biasa. Sebab itu kita memulakan dengan Bismillah. Dengan Bismillah ini tertarik terus hati Balqis melihat perkataan, membaca perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa permintaan Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis ni? Alla ta'lu alai wa'tuni muslimin. Yang pertama, jangan kamu meninggi diri, sombong terhadap aku, wahai Balqis. Seolah-olah macam tu. Jangan kamu meninggi diri terhadap aku, wahai Malikatus Saba. Wa'tuni muslimin. Aku nak kamu datang kepada aku dengan menyerah diri. Sebagai hamba Allah yang beriman, mematuhi ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Malikatus Saba, wahai Ratu Balqis. Maksud dia, yang pertama, apa permintaan Nabi Sulaiman daripada Ratu Balqis? Yang pertama, kita tahu Nabi Sulaiman dia nak Islamkan Balqis. Dia nak Islamkan semua yang ada di atas dunia. Yang kedua, tuan-tuan, diingatkan kepada kita bahawa ayat ini menunjukkan kepada kita apa dia? Sulaiman AS bukan seorang yang diktator. Ada orang menyatakan bahawa Nabi Sulaiman AS adalah seorang yang diktator. Bukan sekadar diktator, reja nak memperluaskan kuasa, reja nak conquer sesebuah kawasan yang lain, digambarkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab, penulis-penulis yang tidak bertanggungjawab di kalangan ahli kitab menyatakan bahawa apa? Menyatakan bahawa Nabi Sulaiman memang dia sangat orang kata sangat bersemangat untuk memperluaskan kuasa, tak kira macam mana sekalipun. Yang penting aku dapat kerajaan yang besar. Tak, Nabi Sulaiman bukan sedemikian rupa. Ini adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bagi tahu kepada Balqis bahawa kamu jangan sombong terhadap aku, satu. Yang kedua, datanglah serah diri kepada Allah. Dia tak kata serah diri kepada aku, tetapi Nabi Sulaiman kata serah dirilah kepada Allah dengan menjadi Islam, menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu permintaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik, apabila permintaan Nabi Sulaiman alaihissalam dikatakan sedemikian rupa kepada Balqis, maka kita tengok apa yang Balqis balah. Apa yang Balqis balah? Balqis kata, qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Kata Ratu Balqis, dia kata apa? Ya ayyuhal mala', wahai ketua-ketua ataupun wahai jemaah menteri sekalian, aftuni fi amri, berikan kepada aku satu penjelasan ataupun berikan kepada aku pendapat kamu semua.
pada urusan ini. Kita dah terima surat ni daripada pemerintah yang kita kenal, nama dia Sulaiman. Memang kita tahu Sulaiman ini sangat hebat. Aku nak kamu semua bagi respon, bagi pandangan kamu berkaitan dengan apa yang aku hadapi sekarang. Kita dapat surat ni supaya ditundukkan kita kepada, kita diminta untuk yang pertama tidak rasa hebat daripada dia. Yang kedua, bagi tahu bahawa kita semua kena beriman, iaitu kita semua kena jadi orang Islam, Muslimin. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Apa kata Balqis? Aku tak boleh nak memutuskan sesuatu perkara melainkan sebelum kamu hadir memberikan pandangan kamu dan kita membuat persetujuan ke atas semua yang kita bincangkan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apa yang kita boleh dapat daripada ayat yang kita dapat ini? Nah, tuan-tuan tengok sekali lagi nah. Baik, ya ayyuhal malak. Kata Balqis, wahai ketua-ketua sekalian, aftuni. Kamu semua tolonglah bagi pandangan kepada aku. Bagi fatwa kepada aku. Maksudnya pandangan kat situ. Pada urusan kita terima ni. Daripada Sulaiman. Aku tak boleh nak buat keputusan melainkan kamu semua ada, kamu semua hadir dan kamu semua setuju. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan kepribadian yang ada pada Ratu Balqis. Apakah sistem yang mungkin pemerintahan yang ada pada zaman Malikatus Saba ini, Balqis ini? Maka harus dikatakan, harus kita katakan bahawa apabila dia panggil aftuni fi amri, dia panggil semua jemaah menteri dia, maka dia kata tolong bagi pandangan. Maksud dia tak buat sesuatu, dia tak berikan pandangan dia dulu, dia memintakan pandangan-pandangan orang lain untuk dia collect pandangan orang lain terlebih dahulu. Kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, ini menunjukkan bahawa Ratu Balqis pada zaman pemerintahan dia adakan meeting, dan inilah dinamakan salah satunya sistem ataupun roh yang ada adalah roh syura. Syura ni ialah apa? Perbincangan syura. Maksud dia cuba untuk buat keputusan secara kolektif. Kita tak bincangkan sistem syura dari sudut fiqh. Cumanya nak menunjukkan kepada kita bahawa betapa Ratu Balqis ni seorang yang keterhadapan. Berbeza dengan majoriti pemerintahan yang ada pada waktu tersebut, raja yang akan buat keputusan semua. Dia takkan panggil jemaah menteri untuk bertanyakan pandangan. Tapi ini berbeza dengan Balqis. Maksudnya Balqis seorang yang berbeza, walaupun wanita tetapi dia suka untuk buat meeting terlebih dahulu, untuk bertanyakan pandangan terlebih dahulu. Bermaksud dia adalah seorang yang sangat terbuka untuk mendengar pandangan orang lain. Tuan-tuan, kalau kita diberikan puncak kuasa, tak kira perempuan ataupun lelaki, kita boleh buat keputusan kita sesuka hati. Kita boleh buat keputusan kita sesuka hati. Dan pada pemerintahan zaman tersebut, kita akan tengok macam mana Ratu Balqis. Ratu Balqis ni sangat skeptik dengan pemerintahan-pemerintahan yang ada di dunia pada waktu tersebut. Dan kita kena tahu pemerintahan kebanyakan pada waktu tersebut ala ra'iyah illa al-muwafaqah wa tanfidh. Kepada rakyat, kepada orang bawahan, sepatutnya tidak ada kecuali hanyalah persetujuan dan hanyalah pelaksanaan. Maksud dia, sepatutnya ataupun majoriti zaman tersebut, raja-raja ni, dia tidak memerlukan muwafaqah, dia tidak memerlukan persetujuan orang lain. Yang dia perlukan ialah apa? Pelaksanaan dia. Dia hanya suruh dan orang laksana. Tapi Ratu Balqis bukan sedemikian rupa. Ratu Balqis, kita kena tahu bahawa Ratu Balqis berbeza. Dia ni suka untuk buat meeting dengan orang, meminta pandangan orang lain. Baik ke tak baik tuan-tuan? Ratu Balqis berbeza, baik dah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok pada ayat 34, pada ayat 33,
Apabila Ratu Balqis dia tanya pandangan orang-orang dia, menteri-menteri dia, orang-orang kanan dia, apa mereka kata? Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid wal amru ilayki fanzuri madza ta'murin. Apa jemaah-jemaah menteri ni jawab? Dia kata, mereka kata nahnu ulu quwwah. Kita adalah orang yang kuat. Wa ulu ba'sin syadidin. Kita orang yang kuat, kita orang yang gagah dan kita orang yang berani untuk merampuh masuk perang. Wal amru ilaik. Wahai tuanku permaisuri, segala perkara ini, urusan ini, walau bagaimanapun, walaupun kita kuat, kita gagah, kita berani, kita boleh masuk perang anytime, wal amru ilaiki. Bagaimanapun kami serahkan semula kepada kamu wahai permaisuri. Fanzuri madza ta'murin. Maka wahai tuan permaisuri, puan permaisuri, fikir-fikirkan apa yang kau nak perintahkan kepada kami. Kami menurut saja, kami akan lakukan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Ratu Balqis dia minta pandangan depa. Depa bagi pandangan tak? Depa bagi pandangan. Tetapi mereka yang menjadi tulang belakang kepada Balqis ini, mereka ni pandangan mereka tidak lain dan tidak bukan. Dia berkata apa? Ambil ayat last. Wal amru ilaik. Last kali kami bagi pandangan, kami serahkan kepada kamu semua. Apa yang kamu nak perintahkan? Maksud dia tak macam kerajaan Sulaiman. Kerajaan Sulaiman kalau kita tengok tadi bagaimana yang dikatakan seekor burung hut-hut ni boleh pula kata kepada Nabi Sulaiman, kata apa? Aku tahu apa yang kamu tak tahu. Uhit ma lam tuhit bih. Aku dapat mengetahui ada satu perkara yang aku tahu confirm kamu tak tahu perkara tersebut. Siapa yang kata kat siapa tu? Burung hut-hut kata kat Nabi Sulaiman. Tapi kali ini kita nampak berbeza. Mereka ini dia berkata apa? Kita kuat, kita gagah, kita berani, kita boleh pergi perang, tak ada masalah. Tapi apa pun serah kepada Puan Permaisuri. Baik. Kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia kata mereka ini gambaran kepada mujarrad atba'ul lil malikah. Maksud dia depa ni orang kata hanya ikut saja. Hanya ikut arahan. Maksud dia pandangan-pandangan ni tidak penting bagi mereka. Mereka hanya ikut pendapat ataupun ikut arahan daripada Ratu Balqis. Maksud dia mereka tidak bersungguh-sungguh. Walaupun mereka ada pandangan, tetapi mereka kata apa? Mereka tidak memberikan pandangan yang baik. Mereka tidak memberikan pandangan yang jitu, melainkan nak perang boleh, kita serahkan kepada Ratu Balqis. Maka itu adalah satu gambaran, kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, gambaran rakyat yang lemah. Lemah bagaimana? Lemah cara berfikir. Lemah memberikan pandangan. Tidak berdiskusi panjang ataupun tidak berdiskusi secara orang kata secara berat. Maka itu yang digambarkan pada kerajaan Ratu Balqis. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita pergi kepada ayat yang terakhir. Ayat yang ke-34. Ayat yang ke-34. Kita nak tengok ayat yang ke-34 ni last pada hari ini. Apa pandangan Ratu Balqis pada Nabi Sulaiman alaihi salam apabila kita katakan sebelum ni bahawa Ratu Balqis kan memandang tinggi Sulaiman, menyatakan kitabun karim. Tetapi kita perlu melihat ayat yang datang selepas ini, pandangan secara jelas berkaitan dengan Nabi Sulaiman AS oleh Ratu Balqis. Apa kata Ratu Balqis apabila mereka memberikan pandangan? Lah kali mereka kata pandangan, kami sekadar pandangan, kita kuat tapi kami kembalikan kepada Tuan Permaisuri. Maka berkata Permaisuri Balqis, qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahlaha adillah wa kadzalika yaf'alun. Kata Ratu Balqis, innal muluk, sesungguhnya
raja-raja, mana-mana raja, idza dakhalu qaryatan, apabila masuk ke sebuah negeri, apabila masuk ke sebuah kawasan, apabila masuk ke sebuah negara, afsaduha, mereka akan merosakkan sesuatu kawasan yang mereka jajah, yang mereka serang, yang mereka masuk. Wa ja'alu a'izzata ahlaha adil, dan mereka menjadikan orang penduduk yang asalnya mulia menjadi hina dina. Wa kadzalika yaf'alun, itulah yang kebanyakan pemerintah ataupun pemimpin-pemimpin lakukan di dalam dunia ni. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebenarnya adalah anggapan Ratu Balqis terhadap Nabi Sulaiman alaihi salam. Dia bagi gambaran umum. Ratu Balqis kata apa? Apabila seseorang pemerintah, mana-mana pemerintah, termasuk tidak terkecuali Nabi Sulaiman, semua pemimpin sama aja bagi dia. Apabila masuk sebuah negara, dia akan merosakkan sebuah negara tersebut. Ini adalah persepsi. Ini adalah persepsi yang tidak baik daripada Ratu Balqis. Dan Ratu Balqis dia tak hantar pun seperti mana Nabi Sulaiman ada siapa, ada hud-hud untuk jadi apa, perisik. Tetapi ia tidak dibuat oleh kerajaan Ratu Balqis, kerajaan Sabah. Maka kita nampak tengoklah perbezaan siapa yang lebih tersusun. Maka secara gambarannya, secara mudahnya kita nampak hebat lagi kerajaan Sulaiman. Kerajaan Sulaiman kata apa? Nabi Sulaiman kata, sananzur asadaqta am kunta minal kadibin. Aku nak tengok laporan kamu, sama ada kamu benar ataupun tidak. Dan kita tengok, saksikan sama-sama. Tapi yang ni awal-awal dah bagi tahu kepada kita bahawa gambaran Ratu Balqis ni terhadap semua kerajaan termasuk Sulaiman, apabila masuk dakhalu qaryatan, masuk satu-satu kawasan, afsaduha, dia akan menjadikan habis cacah merbau kawasan tersebut, musnah, punah, seperti mana yang berlaku perang pada hari ini. Wa ja'alu a'izzata ahlaha, orang yang berada di sebuah negara yang diserang tersebut asalnya mereka adalah orang yang mulia, tetapi selepas dijajah, selepas diserang, azillatan, mereka akan menjadi orang yang hina dina. Wa kadzalika yaf'alun, dan demikianlah yang akan mereka lakukan termasuk Sulaiman. Maka adakah betul yang diceritakan oleh Ratu Balqis berkaitan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam? Baik, kita katakan bahawa ini adalah salah faham. Sekiranya ini adalah ayat Quran. Ayat Quran yang diceritakan oleh seorang yang kafirah. Dia tak Islam lagi, tetapi dia orang yang kafir. Dalam Quran ni, dia menceritakan tentang secara umumnya tentang semua pemerintah termasuk Nabi Sulaiman. Dia kata Nabi Sulaiman termasuk di kalangan mereka yang tak baiklah. Dan ini adalah salah faham. Ada orang yang salah faham menggunakan ayat ni menceritakan yang tidak benar berkaitan dengan Nabi Sulaiman suka dia conquer orang. Salah. Nah, sesungguhnya ayat ini hanya ayat kata-kata daripada Ratu Sabah ataupun Ratu Balqis. Dan adakah benar? Ia adalah kata-kata yang tidak benar. Seperti mana kata-kata abang-abang Nabi Yusuf kepada Yusuf. Abang-abang Nabi Yusuf kepada ayahanda mereka Nabi Yaqub. Apa yang mereka kata kat Nabi Yaqub? Innahu fi dhalalin mubin. Inna abana fi dhalalin mubin. Sesungguhnya ayah kita di dalam kekeliruan yang sangat-sangat. Kekeliruan. Ayah kita dah tak betul dah. Tak boleh fikir straight dah. Yang tu siapa yang kata tu? Yang tu abang-abang Yusuf yang kata. Adakah kita menerima ayat Quran menyatakan, oh betul. Abang Yusuf kata ayah mereka ni dah tak betul. Ayah mereka ni gila. Maka adakah kita menerima ayat mereka? Tidak, walaupun ia ayat Quran hanya kata apa? Yani min babil hikayah wal ikhbar. Ini hanyalah petikan, menceritakan semula apa yang diceritakan oleh mereka, apa yang diperkatakan oleh mereka, maka Allah datangkan semula untuk ceritakan kepada kita. Maka kita katakan apa? Inna aqwal kufar allati hakaha. Sesungguhnya kalam-kalam orang kafir dalam Al-Quran, yang Quran cerita, la tu'tamad fiha. Kita tidak berpegang pada dia. La tu'tamad biha. Kita tidak berpegang pada
kalam orang kafir di dalam Al-Quran. Tuan-tuan kena tahu tu. Walaupun dalam Quran, cerita dia kita panggil apa? Ayat Quran. Tetapi kita nak bagi tahu kata betul ke? Tak, kita kena tengok dari sudut ayat Quran tu cerita pasal apa. Bila ayat Quran tu kata Nabi ni jahat, adakah kita kata oh Nabi ni memang jahat? Oh tidak. Maka kita katakan bahawa kalamul kufar, kata-kata orang kafir di dalam Al-Quran, no? Haka Al-Quran, yang Quran cerita, la tu'tamad biha, kita tak pegang pada dia. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Nanti kita akan sambung lagi tuan-tuan. Kita akan sambung melihat kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat ke-35. Pada ayat 35 dan seterusnya, kita akan melihat nanti pada siri yang ketiga dan siri yang keempat. Kalau tak sempat, kita sambung siri yang kelima. No, kita akan tengok go through ayat by ayat dan kita akan pergi ke sesi yang terakhir ialah sesi ibrah. Baik. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa cukup sekadar itu yang boleh saya sharekan dengan tuan-tuan yang dirahmati sekalian. Semoga adanya manfaat pada tuan-tuan sekalian dan manfaat pada diri saya sendiri. Wallahu taala alam, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang sudi mendengar. Ustaz.